Alhamdulillahil azizil alim alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladhi rahimal mukallafin min nuzulil hadzal kitabil karim walladhi manna 'alal khalqi bin ni'am allati la tuhsa bihi min fadlihil azim. أحمد ربي وأشكره على آلائه ومنه وخيراته التي نعلم والتي لا نعلم. لا إله إلا هو ذو المعروف الذي لا ينقطع والإحسان القديم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن الرحيم. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذي فازوا بعز الدنيا وفي الآخرة بالنعيم المقيم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama kita takwa dengan benar-benar takwa daripada hati kita yang bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil pertama-tama kali kita mula dengan hijrah yang baru ataupun tahun hijrah yang baru, yang mana Allah Subhanahu wa taala menhijrahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai untuk nak mentukarkan hidup Islam daripada hidup yang lemah kepada hidup yang gagah, daripada hidup yang daif kepada hidup yang kuat dan lebih kuat lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mari kenal dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita tak boleh nak ingkar. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala menjaga dengan diri sendiri. Dan untuk tak boleh orang lain nak mari tukar, tak boleh orang lain nak mari musnahkan. Allah Subhanahu wa taala jaga dengan diri Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bagi siapa yang jaga nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala akan hidupnya dengan hidup yang sengsara, hidup yang gembira, hidup yang selamat di atas dunia ini. Dan apabila dia mati pula, Allah Subhanahu wa taala akan menjagakan hidupnya dalam akhirat nanti dengan hidup yang baik, hidup yang senang di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Yang bagaimana kita telah tahu bahawa Allah SWT selalu kita baca, selalu kita merenungkan bahawa hidup di atas dunia ini bukan hidup yang kekal, bukan hidup yang sebenar. Hidup di atas dunia ini adalah hidup sementara sahaja, hidup yang sebagai tipuan dari tipuan syaitan, yang mana kita tahu bahawa kita pasti lari daripada tipuan syaitan itu. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur." Dan oleh itu Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, ya ayyuhan nas, sebenarnya janji-janji Allah Subhanahu wa taala itu benar, bahawa janganlah kamu tenggelam dalam tipuan syaitan. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan kamu hidup tenggelam dalam tipuan syaitan, dan jagalah
Dia jagalah hidup kamu dalam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kamu. Hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah kamu tahu bahawa nikmat-nikmat yang besar itu adalah yang saya nak ucap pada hari ini, iaitu yang kita tahu selalu bahawa nikmat itu adalah fitrah. Dan sebagai fitrah semula jadi manusia, yang kalau kita dah cakap dengan bahasa sia iaitu sancatayan, dan sancatayan hak manusia yang Allah Subhanahu wa taala beri dalam hidup yang semula jadi. Sancatayan manusia tu ada dua bahagian, sancatayan yang molek, sancatayan ti lek sancatayan ti mai di. Tapi Allah SWT tanamkan dalam hati manusia apabila keluar daripada perut ibunya, Allah SWT beri kurniakan sancatayan ti di, dan sebagai fitrah semula jadi yang molek. Fitrah yang semula jadi yang molek, yang cantik pada diri manusia, setiap-tiap orang manusia yang sedia untuk melakukan segala kebaikan, yang sedia untuk menerimakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, yang sedia untuk mengikut apa yang diajar, apa yang disuruh oleh Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, sebagai fitrah ini, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan, Allah Subhanahu wa taala mencampakkan dalam hati manusia semula jadi. Tapi fitrah ini tak akan kekal dalam hidup manusia selama-lamanya, melainkan dengan cara Allah Subhanahu wa taala menghantarkan rasul-rasul kepada umat setiap-tiap rasul itu. Seperti mana kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menghantarkan Nabi Muhammad ke atas dunia ini untuk mengajarkan umat-umatnya, untuk membawa umatnya kepada jalan yang baik, untuk mengajarkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, untuk menjelaskan, untuk mentafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala supaya manusia akan memahami, supaya manusia akan faham dan faham, เข้าใจในสิ่งที่ Allah Subhanahu wa taala ต้องการ. Dan oleh itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia patutlah kita jaga, patutlah kita ikut apa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar. Oleh kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tak akan ajar kita melainkan perkara itu yang diwahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu dapat kita yakin bahawa apa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita itu adalah perkara yang benar, perkara yang kita boleh harap, perkara yang kita yakin bahawa perkara itu akan membawa kita ke dalam syurga nanti insya-Allah. Oleh itu, seperti mana Allah Subhanahu wa taala jaga kita dah, Allah Subhanahu wa taala kita kepada kita semua sebagai fitrah yang sama, fitrah yang molek iaitu al-Islam. Dan jagalah kita di atas fitrah itu, yang mana dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Dan seperti mana kita tengok tadi bahawa Allah Subhanahu wa taala dia memberikan fitrah kepada setiap manusia tu sama saja, yang tahu tiamkan. Tak ada seorang manusia yang mana lebih di antara manusia yang lain. Tetapi bagi siapa yang menjagakan fitrah itu dalam dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan melebihkan dirinya sendiri. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala Nabi kita bahawa menjelaskan di sini bahawa tiap-tiap maulud, tiap-tiap orang anak-anak yang keluar daripada perut ibunya, Allah SWT dia bersama dengan fitrah. Tetapi sebagai nasib tiap-tiap orang yang manusia yang mana keluar daripada perut ibu yang beragama Islam sebagai Muslim, ia sebagai orang yang nasib baik, iaitu ia akan
mewarisi agama Islam daripada ibu-ibunya dan bapa-bapaknya. Tetapi kita sayangnya, dekat sayangnya ataupun kesian sia kepadanya apabila bagi orang yang keluar daripada perut ibu yang bukan Islam. Tetapi walau begitu pun manusia yang mana duduk dalam masyarakat hak bukan orang Islam ataupun keluar daripada perut ibu bapa yang bukan Islam, tetapi kadang-kadang kita dapat tengok dalam sosial, dalam TV, dalam internet semua bahawa sekarang ni dan manusia belajar, manusia tengok benda-benda yang molek yang Islam menyampaikan. Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan hidayahkan mereka. Yang mana banyak dan kita omong hak tua dah pun ada, walaupun budak pun ada, walaupun hak dekat-dekat nak mati pun ada. Allah Subhanahu Wa Taala hidayahkan mereka untuk memasuki di dalam agama Islam. Alhamdulillah. Itu sebagai nasib yang baik bagi mereka. Tapi hak nyanyi sekali bagi kita, iaitu orang hak keluar daripada perut ibu bapa yang Islam sebagai orang Muslim dah, tapi tak jaga agama mereka. Dia tak jaga Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala hadiah daripada kecil sampai besar. Tak jaga, tak menghargai. Itu kita akan menyesal. Dan kita tengok sebagai orang-orang yang paling nyanyo sekali dalam dunia ini, dan oleh kerana ia telah sesat daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan sesat daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana daripada Iyad bin Himar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba dhata yawmin faqala fi khutbatihi inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani fi yaumi hadha. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak dalam khutbah dia kepada sahabat-sahabatnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala suruh aku dan mengajarkan kamu yang mana kamu belum tahu, yang kamu masih jahil lagi, seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarku pada hari ini bahawa kullu ma nahaltuhu ibadi halal. Dia tiap-tiap yang aku sedia untuk ibadku, hamba-hambaku, seperti mana yang Allah SWT kepada kita di atas dunia ini itu kebanyakan halal. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum. Dan Allah SWT menjadikan hamba-hamba seperti mana yang saya sebut tadi bahawa daripada beranak dia sebagai semua tu Islam belaka, cuci belaka, dalam fitrah belaka. Dia semula jadi fitrah belaka. Tetapi wa innahum atathum asyayatin fa adallathum an dinihim. Dia tetapi di sana ada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala nak uji manusia bahawa dia bagaimanakah iman tiap-tiap manusia itu. Seorang manusia itu dia adakah dia iman dia kuat, cahaya kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun duk gonye, ataupun tak tetap, ataupun dhaif, tak kuat. Oleh itu Allah SWT hantarkan syaitan. Dia menjadi sebagai makhluk yang untuk nak melawankan manusia, untuk nak menggoyangkan iman dalam hati manusia sebagai cubaan. Sebagai Allah Subhanahu Wa Taala nak tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak tahu kata orang mana yang jaga iman dalam dada dia dengan cara molek, dengan cara izin Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu marilah kita seperti mana kita duduk dalam hijrah sakarat, hijrah sakarat yang baru 1444, yang mana kita telah dengar banyak di hijrah ibrah, ajaran-ajaran dari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah ataupun dalam banjai tam, dalam TV ataupun internet, dalam Facebook, dalam apa-apa sekalipun kita dah dengar banyak dah. Dan marilah sama-sama kita jaga fitrah kita, dan Islam yang Allah SWT kepada kita daripada kita kecil, dan Allah SWT jaga pula dan sampai kita boleh besar sampai lah ni masih hidup dalam agama Islam, masih ada iman dalam diri kita, masih kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Qawiyul Matin, Waliyul Muttaqin. Ahmadu Rabbi wa ashkuruhu ala ni'amihi allati la yuhsiha illa hu, ma alimna minha wa ma la na'lam. Nahmaduhu hamda syakirin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, إله الأولين والآخرين. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. Sidang Jumaat yang Allah Subhanahu wa taala kasihi sekalian, oleh itu baikkanlah kepada diri kamu dengan selalu mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjagakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda dia usaha dia untuk dan mana baginda usaha sabar dia untuk membawakan agama ini dan sapa kepada umat kita pada hari ini, kata kita sendiri dapat kita mengerjakan amalan dengan secara yang baik, dapat kita mengerjakan sunnah-sunnah baginda dengan cara yang sahih, dengan cara yang betul. Kita mengucapkan alhamdulillah. Oleh itu, dan kita sama-samalah dan kita jaga, sama-samalah kita selalu istiqamah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hidayah kepada kita dan menjagakan dan menetapkan agama ini, iaitu agama Allah Subhanahu wa taala al-Islam pada diri kita, hatta sehingga kita dapat dan mengucapkan syahadah, melafazkan akhir kalimah kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebelum kita menghabiskan ruh kita dalam diri kita sendiri. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين يا رب العالمين، ودمر أعداءك أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر دينك وديننا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي غزة خاصة يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.